Pada pelajaran kita pada tajuk yang ke-210 berkenaan dengan bumi yang diharamkan. Yang diharamkan kepada siapa? Diharamkan kepada Bani Israel ketika Nabi Musa, di zaman Nabi Musa. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiq. Jadi di sini cerita dia sebenarnya masih lagi bersambung dengan hak sebelum daripada ni, iaitu orang-orang Bani Israel ini diperintahkan supaya masuk ke bumi muqaddasah, udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Tu asal dia. Suruh masuk situlah sebab dia ni tak ada negeri, Bani Israel pada ketika tu. Jadi dia tak si masuk. Bani Israel tak si masuk, dia kata suruh Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Musa saja lagi. Apa tak si masuk? Sebab ada kauman Jabbarin di dalam Ardal Muqaddasah tadi tu. Dia takut nak masuk. Lepas tu dia pun suruh Nabi Musa pergi masuk sorang. Dia tak si. Dia nak tunggu sini. Nak tunggu luar. Lepas tu, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Tak apalah waktu tu, akhir sekali setelah dia tak masuk, maka Tuhan pun kata bumi itu diharamkan kepada mereka selama 40 tahun. Lalu mereka pun duduklah terdamparlah di padang pasir, yatihuna fil ard. Yatihun maknanya duduk terdampar di padang pasir selama 40 tahun. Tak boleh nak pergi mana Bani Israel pada ketika itu. Jadi soalan dia, di tempat lain Allah memerintahkan Bani Israel ini masuk ke bumi suci Palestin itu. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Suruh masuk. Di sini pula Allah haramkan mereka memasukinya. Lalu mana tu? Suruh masuk, lepas tu kata haram pula masuk. Jadi ini adalah suatu yang bertentangan lah. Dah nak masuk ke mana? Bumi itu muharramatun alaihim, diharamkan kepada mereka. Macam mana nak suruh udkhul ardal muqaddasah tu? Nak suruh masuknya. Kan? Seolah-olahnya kata benda ni haram, lepas tu suruh kita makan. Kita nak makan lagu mana dia pokok? Diharamkan kepada kita. Okey, jawapan dia. Bumi itu disediakan untuk Bani Israel ini, ada syarat dia. Syarat dia mereka kena masuk, kena berjihad, melawan, berduduk dalam dia. Itu syarat dia. Bukan masuk saja-saja. Apa ni orang dalam dia tu tidak akan membenarkan masuk gitu je. Kena mengalahkan dulu pertahanan dalam itulah. Itu syarat dia. Hak suruh masuk tu. Tuhan suruh masuk tu syarat dia lah tu mana? Syarat dia kena berlaku. Dia tak si kan? Bani Israel tak si. Dia suruh Nabi Musa jadi. Nabi Musa dengan Tuhan di belakang. Kita nak tunggu sini. Inna qa'idun, dia kata dah. Kita tak si. Dah bila tak si tu, maka haramlah bumi tu untuk mereka. Tu. Dia berlaku sebab tu. Jadi haram tu sebab dia tak si. Nampak tak? Asalnya memang untuk dia. Setelah berlaku kita tak boleh lah. Okey. Sebab kita kata asalnya benda ni kita nak uji dia. Nak uji hadiah dia. Tapi dah dia tak si hadiah tu, maka kita jual lah.
Ada. Setelah kita jual, dia nak mula tak boleh dah. Nampak tak? Harat dah kepada dia kalau dia ambil. Walaupun dia kata, dah, tu hadiah dia. Dia tak sih. Dia sudah tolak tu. Hadiah dia. Kecuali dia tak kata berapa lagi kan. Hadiah dia tu tak jadi hadiah dia lah. Orang lain tak boleh ambil. Tapi setelah orang lain beli tu. Dan dia ni tak sih. Hadiah tu tu. Maka dia tak boleh dah nak ambil. Kalau dia ambil, dia jadi curi dah pula. Ataupun rapah kita panggil dah. Dosa dah lah. Asalnya memang kita nak windi yang hadiah tu dah. Okay. Hadiah tak sih kita jual. Okey. Ada juga maksud dia di dalam kitab tafsir dia kata disediakan sebahagian di kata Allah lakum itu Allah sediakan untuk mereka, iaitu sediakan untuk orang yang taat. Diharamkan muharramatun itu pula diharapkan kepada sebahagian yang lain, iaitu kepada orang yang tidak taat. Diharamkan bumi itu kepada hak belaka. Hak taat tidak. Hak taat boleh masuk. Diharamkan, dan kita tengok Bani Israel ini diraka ke tidak. Dia turut Nabi Musa ke tidak. Bila tidak turut Nabi Musa, maka tak boleh dah. Haram dah kepada dia. Gitu. Ini syarat dia kena turut Nabi Musa. Kena patuh kepada Nabi Musa. Waktu hak Tuhan nak bagi tu, kira-kira ni nak bagi ke apa tu, nak bagi hadiah lah tu. Nak bagi anugerah lah tu. Tapi kena usaha lah sikit. Walaupun usaha, akhir benar je. Ada dua orang tu main goyak dah. Kalau kamu masuk kot ni, akan benar. Nanti. Tu dia tak usia juga, maka tak ada lah. Habis dah keluar tu. Dan dia ni pula, hak dia aku. Jadi kepada Bani Israel kan dia kata dah tanah Palestin hak ni kan. Dia yang mengikut sejarahnya kira-kira asalnya hak dia. Macam mana hak dia tu? Nabi Musa tu. Kan kata Allah lakum. Allah telah tetapkan, Allah telah janji untuk dia, untuk Bani Israel. Janji kalau tidak diraka. Gitu. Kalau diraka tu saya tak bumi. Dan kita tengok Bani Israel diraka ke tidak. Dan realitinya dia diraka tak. Maka tidaklah. Tak boleh. Tuhan nak bagi hanya kepada hak taat. Okey. Ada juga kata begitu. Ada juga lagi jawab seterusnya dia kata haram ni selama 40 tahun. Muaqqat kita panggil muaqqatah. Muaqqatah ni maknanya kait dengan masa haram. Tuhan haramkan kepada mereka selama 40 tahun. Selepas daripada tu dia tak boleh masuk kok. Dia boleh masuk. Tidak diharamkan lagi. Bani Israel ada lot itu kita kata orang tu penuh. Buat dia tu dah. Di bumi Palestin tu. Hak dia ada tu saya kata haram. Tu 40 tahun tu. Hak yati kuna fil muharramatun alaihim arba'ina sana. Ketika tu memang tak boleh masuk juga, tak sorak ganda, tak masuk. Usaha lagu mana pun dah. Sebab tu saya kata sudah ada dia selama 40 tahun. Selepas daripada tu, tak ada jaminan ada yang tidak. Okey, habis itu seterusnya tajuk yang ke-211 berkenaan dengan Habil dan juga Qabil. Firman Allah Ta'ala, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Ini cerita Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini ialah anak dua orang anak Nabi Adam lah. Okey. Jadi anak apa ni? Watlu alaihim naba abnai, ayat tak situ ayat dia. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Kita nak cerita berkenaan dengan dua orang anak Nabi Adam. Okey. Jadi asal dia dua orang anak Nabi Adam ni Habil dan Qabil. Habil ni
hok baik. Qabil ni hok jahat. Okey. Jadi dua orang ni ilqarraba qurbana. Dia mempersembahkan kurban kepada Allah lah. Kurban gapo hok tu tak tahu. Dalam kita tafsir macam-macam lah tu. Ada hok kata hok ni apa ni tumbuh-tumbuhan. Hok seorang lagi binatang. Binatang lah dah maknanya hok ni dia mahir dari segi pertanian. Hok seorang ni. Jadi dia persembahkan kepada Tuhan apa ni tumbuh-tumbuhan lah. Ikutlah padi ke apa dah. Hok seorang lagi dia berjaya dari segi peternakan dah. Jadi dia bagilah kambing, lembu kau ikutlah. Tapi gana-gana pun tak jelas. Dan bila dia persembahkan kurban itu kepada Allah, fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. So Tuhan terima, hok seorang lagi Tuhan tak terima. Hok Tuhan tak terimanya Qabil ni. Hok Tuhan terima Habil ni. Jadi bila lagu tu Qabil ni dekilah. Dia deki dia dengan apa ni? Adik-beradik dia Habil tu. Qala la aqtulannak. Aku nak bunuhmu. Deki sampai kepada nak bunuh. Habis berkata qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kurban ni orang bertakwa aja Tuhan terima. Orang yang tidak bertakwa Tuhan tak terima. Itu dia kata. Lepas tu panjang lagi cerita, akhir sekali disebabkan deki tadi tu maka dia nak bunuh. Habib pun kata kepada Qabil, akhir sekali dia kata, inni uridu an tabu abi ibni. Kalau kamu nak bunuh juga, kamu akan bawa balik lah. Tabu abi ibni wa ibnik. Dosa aku. Dosa mana ni? Dosa dia bunuh aku. Dosa, mu akan dosa, mu bawa dosa ni. Bunuh aku ni. Wa ibnik. Dan juga dosa mu. Mu pada dosa orang mudah. Pas capur pula dosa mu bunuh aku ni. Fatakuna min ashabun nar. Kira-kiranya mu bunuh aku juga mu masuk neraka. Wadzalika jazaa'u zalimin. Itu adalah balasan kepada orang yang zalim. Katanya Habil kepada Qabil. Tapi gana-gana pun dia bunuh juga dah. Jadi Habil ni dia rela. Dia lebih rela dibunuh oleh saudara dia berbanding dia yang membunuh dia. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqtulak. Ada rekod kata begitu. Kalau mu nak bunuh, tapi aku tak sih. Aku tak sih nak angkat senjata, nak angkat tangan nak bunuhmu, aku tak sih. Lebih rela kalau nak bunuh. Kalau nak balas pun biar dia mati tak apa. Jangan yang seorang lagi mati. Dia tak sih membunuh. Dia jadi yang dibunuh tak apa. Soalan dia. Jadi lagu mana ni? Habil ni boleh kata lagu tu kepada adik-beradik dia tu Qabil tu. Dia kata kan tu. Dia kata kalau mu nak bunuh aku, mu akan bawa balik dosa bunuh aku dan dosa mu sendiri mu akan jadi ahli neraka. Lagu mana dia boleh kata begitu kepada adik-beradik dia? Mu ni akan jadi ahli neraka. Mu ni masuk neraka. Mu ni akan masuk neraka. Mu akan bawa dosa banyak masuk dalam neraka. Boleh ke dia kata lagu tu? Bukankah menginginkan seseorang melakukan kejahatan itu maksiat? Boleh ke? Suruh orang tu buat gitu. Buat maksiat nanti kira-kira tu duk. Buat dosa. Mu akan buat dosa bunuh aku. Mu akan bawa dosa. Mu sendiri masuk dari neraka, jadi ahli neraka. Lebih-lebih lagi dia royak tu pula kepada adik-beradik dia sendiri. Habis tu royak ke Qabil. Qabil tu adik-beradik dia. Dia royak ahli neraka tu. Royak mu akan tanggung dosa. Bertimbul nanti dah. Kalau kita kata nanti bertimbul dosa mu bawa. Goni-goni bawa masuk dari neraka. Kau lagu mana? Kau sepatutnya kita kena kata membunuh aku kan dosa mudah-mudahan Allah ampun dah dosa mudah.
Mudah-mudahan membunuh aku pun masuk syurga jugalah. Ah, moga adik-adik ke saya. Ah, tak apalah mudah nak bunuh aku dah, tapi biar Tuhan aku lah, gara-gara dosa. Kita kena kata begitu lah, kira-kiranya tu. Ni kita macam doa keburukan. Uluk kepada dia. Jawab dia. Kalau pembunuhan itu tidak dapat dielak, kira-kira je sini tak boleh nak elak dah. Dia memang nak bunuh. La aqtulannak. Tu aku pasti akan bunuhmu. Gana-gana. Oh ni. Kalau orang ngaji bahasa Arab kat dia kata taukid itu. Taukid banyak mesti itu. Gana-gana pun nak bunuh. Jadi, kira-kiranya tak boleh elak dah. Bila keadaan tak boleh elak dah ni berlaku. Jadi, habis ni dia memilih dia yang dibunuh. Bukan yang membunuh. Kira-kiranya ada orang kata kalau nak tak boleh nak elak dah nak angkat dah. Kita kata gocok lah kalau lagi tu dah. Berapa? Tak kena, tak mati dia mati kita. Okay. Tak mati kita mati dia. Berapa dulu muka tak boleh nak elak dah nak angkat dah. Ini tidak. Api ni dia memilih biar. Kalau tidak mungkin dia berbuah hati. Jadi, bila benda ni tak boleh nak elak dah, dia ni nak buat juga. Kalau kita nak balasan kepada orang yang buat jahat ni, boleh ke tak? Harus boleh. Orang yang buat jahat ni nak suruh Tuhan balas. Bukan kata tak boleh Tuhan. Tak boleh doa jahat. Tak boleh doa buruk dia. Dia buat jahat kita tak boleh doa buruk dia. Tidak. Kita boleh doa buruk. Boleh Tuhan nak suruh Tuhan timpa ke azab pada dia. Syarat dia ni orang yang jahat dulu lah. Dia orang yang zalim dulu. Kira-kiranya dia nak ayat-ayat kita. Jadi kita boleh apa ni? Biar Tuhan balas dia boleh. Lepas tu selagi habis kata begini ni kepada adik-beradik dia ni nanti muakan buat balik dosa apa ni? Bertimbung dosa, mu akan jadi ahli neraka. Ini sebenarnya sebagai ancaman. Ancaman kepada saudara dia, kepada adik-beradik dia berkenaan dengan azab yang dia bakal terima di akhirat kalau dia buat benda tu. Dan juga untuk menghalang dia daripada buatlah benda dosa. Kita kata dosa besar ni dah. Cara dia lagu mana? Cara dia gitu lah. Kita peringat ke dia berkenaan dengan neraka, kita peringat ke dia berkenaan dengan dosa. Boleh nak kata lagu tu. Tidak salah. Nak kata dia akan dosa. Walaupun kita kata adik-adik. Dia kata kena doa baik-baik saja. Doa baik-baik pun dia doa. Lagu ni pun boleh juga. Okey. Tajuk yang ke-212. Penyesalan Qabil. Menyesal. Sekali setelah dia bunuh apa ni? Habil tadi, dia menyesal. Fa asbaha minan nadimin. Cerita dia lagu mana ni? فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Panjang ayat tu dah. Jadi setelah dia bunuh Habil tadi, Qabil bunuh Habil tu dah. Lalu dia pun tak tahu nak tanam lagi mana. Dia dikira-kira je bunuh yang pertama lah dah. Tak tahu cara nak sipel lagi mana. Lalu Allah pun ba'athallahu ghuraban. Allah pun buat turun hatta burung gagak. Burung gagak ni tak tahu dah dia bawa apa ni? Kita kata bangkai gagak so lagi hok mampu. Dia bawa bangkai gagak kau kita tak tahu dah. Tetapi burung gagak ni dia bawa bangkai, dia pun gali-gali dengan kaki dia tanam bangkai. Dia pun kamu bangkai dia dah. Jadi
Qabil pun tengok, oh gitu cara dia. Nak tanya orang yang sudah mati dah ni. Dia pun tanya lah. Dia tu cara pun gagap dia. Fa'wa dia sawat akhir fa asbaha minan nadimin. Akhir sekali. Dia pun tanya apa ni saudara dia dan akhir sekali dia pun jadilah dari kalangan minan nadimin. Orang-orang yang menyesal. Qabil ni menyesal. Okey, soalan dia. Ayat ni menunjukkan Qabil ni menyesal kira-kiranya telah bertaubat dah. Di atas perbuatan dia membunuh adik-beradik dia tu dah. Dia taubat dah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau bahasa Arab dia kan an-nadam taubah. Penyesalan itu merupakan taubat. Dia taubat dah. Jadi Qabil ni walaupun dia membunuh tetapi dia sudah taubat dah. Kira-kiranya kita tak boleh nak golongkan dia dalam kalangan orang yang jahat, tak boleh dah. Sedangkan dalam ayat Quran sebut tu fa asbaha minal khasirin dan sebagainya, dia termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Pahala mana bodoh. Kira-kiranya macam teruklah Qabil ni sepatutnya tak disebut dah. Cerita orang yang sudah bertaubat ni dah. Sebab akhir sekali tu yang kata fa asbaha minan nadimin dari dia ni. Menyesal dah. Kerana membunuh saudara dia, okey. Jadi jawapan dia. Sebenarnya dia ni bukan menyesal kerana bunuh Habil ni. Dia menyesal kerana terpaksa menanggung lama mayat dia. Lama tu tak tahu macam-macam lah. Kadang-kadang kita tafsir kata tu dah. Ada kata sampai 100 hari tak. Itulah 100 hari tak pernah sabar. Okey. Tapi macam-macam lah. Dia menyesal kerana macam mana boleh dia ni tak terfikir ni nak tanya lagu ni. Tengok-tengok pun gagap. Mari ajar. Menyesal ke mari usung apa ni jasad Habib tu. Hanya satu kerana terpaksa menanggung lama banyak Habib. Menyesal kerana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyesal kerana dia tak tahu cara mengebumikan mayat. Sehingga kena ajar. Burung gagak kena ajar dia. Dia menyesal betapa bodohnya aku. Gitulah. Kiranya dah. A'ajatu an akuna mithla hadzal ghurab. Kalau ayat sebelum tu sikit dah. Aku ni lemah lagi daripada burung gagak. Supaya burung gagak ni aku tak boleh buat. Bahwa dia sawat akhir. Sampai ke burung gagak kena tunjuk pada aku cara nak mengebumikan saudara. Saudara tu kira-kiranya. Jadi dia menyesal sebab kena ajar ke burung gagak. Kenapa dah? Itu sejenis penyesalan juga tu. Fa asbaha minan nadimin. Kita kata dah. Sampai budak kecil mari tunjuk kita. Tak patut aku tak tahu benda ni dah. Gapo sebagai contoh nak buka pintu dah. Rupanya kena tolong. Kita jaga tarik dah. Tarik tak buka. Budak kecil mari. Ya tolong buka dah. Menyesal dah. Bapa aku tak telitah nak tolong dah. Tu. Ada juga begitu kan? Itu yang kedua. Yang seterusnya yang dimaksudkan dengan hadis kata menyesal ni bertaubat. An-nadam taubah Nabi kata tu. Betul Nabi kata tu. Tetapi hak menyesal lagu mana? Hak termasuk dalam taubat. Iaitu menyesal yang sebabnya kerana takut kepada Allah. Kita takut lepas itu dosa aku. Allah aku dalam aku adalah kerana takut waktu baru menyesal hak kita panggil taubat. Bukanlah kita kata dia bertaubat, ya Allah ampunkanlah dosa aku dan sekian-sekian, tidak. Tapi dia menyesal kerana hak tadi takut Tuhan. Hak lagu ni barulah dikira menyesal hak taubat. Dan juga dia sedikit sedih, dia sedikit sakit kerana melampaui batas Allah.
Kerana kita kata buat maksiat, kerana tak dengar hak Tuhan raya, kita jadi menyesal. Apa tu ikut Tuhan kata dah begini dah. Aku nak sai macam. Tuhan kata dah jangan sai dengan orang Yahudi, orang Kristian, jangan buat temai rapat dah. Kita nak temai rapat semacam apa yang dia menyayang kita, nyesal. Tu kerana tu ikut hak Tuhan suruh. Nyesal lagi tu hak tu baru dikira bertaubat. Nyesal sebab hobi ni tidak. Hobi ni dia menyesal bukan kerana takut kepada Allah, tapi menyesal kerana benda-benda tadi. Maka kita kira dia sebagai tidak bertaubat lagi ya. Kali lagi tu. Seterusnya, kita pergi pula kepada tajuk yang seterusnya. Tajuk yang kedua atau 13, memerangi Allah. Mana memerangi Allah? Firman Allah Ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ayat ni nak cerita berkenaan dengan balasan kepada orang yang memerangi Allah, yuharibuna Allah, memerangi Allah dan juga Rasul. Lepas tu wa yas'auna fil ardi fasada, dia buat kerosakan di muka bumi. Jadi panjang lepas pada tu. Hukumnya dia lagu mana tu? Memerangi Allah dan Rasul ni, membuat kerosakan di muka bumi ni, ayyaqtalu, sama ada dia dibunuh, au yusallabu, ataupun dipalang, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dipotong tangan dan juga kaki mereka secara bersilang, au yunfaw minal ard, ataupun dibuang negeri. Itu antara hukumnya orang yang yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Lepas tu di akhirat dia mendapat azab yang besar. Di akhirat hukum yang atas dunia hak tu kena gerak tangan, kena buang negeri, kena bunuh dan sebagainya tu. Dari kalahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Di akhirat pun dapat azab yang besar. Okey. Soalan dia, boleh ke manusia ni nak memerangi Allah? Manusia ni berjisim, Allah ni pula tidak berjisim. Allah ni mana tak tahu ni dah. Nak pergi lagi mana dengan Allah ni? Kita hamba, dia Tuhan. Nak pergi kan ni dah. Yuharibun, haribun, pergi dua pihak kalau pergi dah. Dua pihak saling berperang ni. Bukan kata kita saja dah. Kalau orang kaji bahasa Arab dia tahulah. Wazan qatala yuqatilu fa'ala yufa'ilu haraba yuharibu, ni dia ada dua pihak. So pihak kita, so pihak lagi ahli Tuhan. Belakang lepas tu belakang. Tu dia buat. Itu yuharibun Allah. Boleh ke belakang itu? Dia kata yuharibun Allah ni. Jawab dia. Memerangi Allah ni makna dia bukan memerangi Allah secara langsung, secara zahir. Dari sisi zahir itu pegang ngokeng-ngokeng yang betul. Iaitu memerangi syariat Allah dan juga agama dia. Maksud memerangi Allah ni, dia buat situ, ada buat. Yuharibuna syara'i Allah wa yuharibuna dinallah, memerangi agama Allah. Orang tanya, lagu mana memerangi agama Allah? Agama ni ini boleh belakang juga Allah. Memerangi ni maknanya habis-habis lah. Habis-habis menentang habis-habis. Tu maksud dia memerangi. Menentang habis-habis. Kita kata dia memerangi dada. Lagu mana memerangi dada? Memerangi dada ni tak kuat. Habis gaya. Ikut cara lagu mana tu. Guna belaka. Segala sumber ada, segala tenaga. Dia kata memerangi, bukan pegang dengan pistol, dengan bedi, pegang dengan dada. Tapi kita panggil pegang kan. Habis tu. Duk mana tu duk pegang dengan nyamuk. Pegang dengan nyamuk. Habis dia tu. Yang tepuk jokok yang sehari nempoh cari apa ni dia racun dan sebagainya dah betul dia panggil perangnya nyamuk kan.
Pegang juga tu. Pakai jangan tu boleh kalau pegang. Tapi kita pakai pegang. Menentih habis. Okey, yang seterusnya, memerangi Allah ni maknanya memerangi wali-wali Allah. Yuharibuna awliya Allah. Itu maksud dia. Siapa awliya Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah. Siapa wali Allah? Yaitu orang yang beriman dan juga bertakwa. Itu wali Allah, ada tu kira-kiranya dah. Wali dah. Kalau nak kira waktu yang sebut lah dah. Okey. Lepas tu perang juga bermaksud menyalahi. Menyalahi iaitu mereka ni menyalahi ataupun tak setuju perintah Allah dan juga Rasul. Mereka juga melakukan apa yang dimurkainya. Ni memerangi Allah juga. Tak setuju perintah Allah. Yuharibun Allah wa rasulah, tak setuju perintah Rasul. Gitu. Yuharibun Allah, menyalahi Allah. Allah royak. Hadai kita kata halal. Allah kata halal, kita kata hadai. Memerangi Allah dan juga memerangi Rasulnya. Okey, rasanya kita lagi dulu dah. Kita kali ini insya-Allah kita sambung pula dalam pelajaran kita yang seterusnya. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.